Dengan sebab tak ada tarbiyah ruhi ni lah, manusia yang sebagai manusia, ia tak boleh nak gunakan makna sebagai dia tu manusia dengan betul dan sempurna dalam arti kata dia tu manusia. Manusia kita ni, ia adanya apa nama hawa nafsu dan adanya fikir. Maka kalaulah manusia yang sunyi daripada tarbiyah ruhi, dia dengan binatang tak ada beza. Bahkan dia lebih dahsyat daripada binatang lagi. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengkemukakan ini hakikat kepada manusia dengan cara seluruhnya. Kata walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ini konsep besar sekali di dalam agama kita, di dalam wahyu ilahi, yakni wahyu Tuhan kita yang nak tarbiyahkan roh. Roh ni daripada urusan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita nak letakkan asas sebagai muqaddimah yang kita nak fahamkan ini masalah. Jadi manusia ni Allah Subhanahu wa taala royak kata dia ni asasi dia itu dia adalah hidup dengan sebab ada roh. Roh tadi itu pasti juga berhajat kepada tarbiyah. Kenapa? Kerana roh itu sebagai inti bagi hidupan manusia. Inti bagi hidupan manusia. Kalau roh itu keluar dia daripada daerah asli dia, ataupun kita takwi makanan kepada makanan ruhi, nescaya roh tadi itu tak akan jadi segar, tak jadi bahagia, tak jadi hidup. Apabila roh ni tak hidup, tak bahagia, tak ada makan ni, lapar dan sebagainya, dia akan tak beri kesan kepada mata, tak beri kesan kepada telinga, tak beri kesan kepada akal fikir. Apabila manusia kita khalal daripada akal fikiran sungguh, makna kata akal fikiran di situ, yakni dia kena mikir kata bagaimanakah dia nak menyelamatkan diri dia di atas muka bumi ni, dan dia nak menyelamatkan diri dia pada satu alam yang duduk depan dia. Dia kena pergi dan di sanalah dia nak pakai hidup hak sungguhnya, kerana akhirat tu adalah hidupan hak sungguh. Innamal aisyu aishul akhirah. Sebagaimana Nabi SAW, sesungguhnya hidup hak sungguh iaitu hidup akhirat. Maka apabila roh ni tak ada tarbiyah, tak adanya jadi lenyap, bentuk ke makannya dia tak ada, minumnya dia pun tak ada, kekuatan kita nak uwi kepada dia tu tak ada, jadi khalal. Khalal ni jadi tak gunalah dia. Apabila tak gunakan roh, mata, telinga, akal fikiran, ia tak jadi mikir gapo. Apabila tak gunakan tiga alat hak Tuhan beri ni dalam arti betul dengan kehendak ki yang Tuhan itu jadikan dia, dengan sebab roh kita itu mati, roh kita itu jadi khalal, roh kita tu jadi berapa? Jadi punah. Dengan sebab itu kita ni sebabnya kena masuknya di dalam seksa. Masuk dalam neraka. Hak tu makna kata walaqad dzara'na li jahannam tu. Tuhan jadikan kumpul hak kena masuk neraka tu, ada telinga, ada hati, ada akal fikiran, ada mata, tetapi tak guna. Mereka ini duduk dalam keadaan lagu mana? Tuhan kata ulaika kal an'am. Bahkan mereka ini adalah seumpama binatang. Binatang tak apa lagi. Wasa kata binatang terkadang dia tak ada faedah bagi manusia sebagaimana kita mengaji di dalam ilmu tafsir. Tuhan jadikan binatang tu, binatang ni boleh kita makan daging dia, boleh kita buat kerja,
ambil manfaat daripada dia dan sebagainya. Tetapi hak ni dia kata ulaika kal an'am bal hum adall. Bahkan mereka itu lebih dahsyat lagi, sesat jalan. Dengan sebab apa benda jadi sesat jalan? Sebab apa nama di sini khawa'u ar-ruhi. Habis roh tu jadi lenyap, tak ada. Kemudian akhir ayat tu ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang yang ghafil. Orang yang ghaflah. Kok mana orang tanya kata, bagaimanakah orang putih, orang Eropah tadi, dia ghaflah, sedangkan kemajuan, kalau kita tengok dengan kasar-kasar dengan mata kepala kita, seolah kata mereka lah kata maju. Bagaimana Tuhan royak kata ulaika humul ghafilun? Ghafil di sini makna kana? Bukan makna ghafil makna kata dia tak maju dalam arti kata kita dok faham dengan secara sekali lalu tu, bukan. Hak tu kita faham dengan cara sekali lalu. Tapi itu bukan maksud. Ghafilun di situ makna dia cari hakikat hidup tak jumpa. Orang kita ni apabila carikan muga hak benar tak jumpa, ghafil. Supaya kita, kalau kita khija, kita tak tahu kata cara khija kita nak buat jadi kita naik tagih hadap ke depan, kita khija 20 tahun dak tepat tu lah, ghafil. Kita mengaji, kita tak tahu kata cara mengaji, pia nak bawa, pia nak piping, pia nak tarbiyah, pia yang benar-benar hati, yang nak pipingkan, yang nak akadkan kita dan sebagainya, kita tak tengok, tak tubik, mata tak sapa. Ngaji 20 tahun dak tepat tu lah, ghafil. Yalah juga. Sebab tu Tuhan tafsir dalam ayat lain tentang ini masalah. Mereka ini bukan tak tahu urusan dunia tu urusan dunia ni. Tak tahu cara nak guna udara, nak guna tanah, nak guna tu, nak guna ni. Banyak hak dia dok guna sekali, dia ambil dengan cara batil. Masuk negeri Arab, nampak dah tu, masuk negeri Arab, rapahnya emas, rapahnya perak, rapahnya minyak. Masuk negeri Asia, rapah tu, rapah ni, rapah tu, rapah ni. Mereka tak ada gapo di tangan mereka. Semua hak kita dok tengok kata mereka itu maju hak orang saja. Tu mereka orang-orang putih ni, orang-orang Eropah ni. Lalu tak jadi lawan nafi di antara dua perkara tadi, tak jadi nafi. Nafi lagu mana? Di antara ghafilun hak Tuhan royak tadi tu dengan ayat kata dengan keadaan hidup dia. Tuhan kata ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Supa mereka tahu belaka dunia. Kalau kita nak tengok mereka ada depan, tapi orang Islam kita bukan makna kata apabila kita ada agama kita kena mundur, itu bukan maksud. Orang Islam kita pergi teraju belaka, depan belaka. Dunia apa yang ada depan, hak akhirat apa yang ada depan. Sebab roh dengan jasadnya kena pergi sekali. Kita ada dengar mengajar malam ni, kita dengar jasad kita dan roh, dua-dua sekali. Akhirat dengan dunia ni ada sekali dalam agama kita, ya tak pecah. Kalau dok pecah mana kata dunia belalah nak jadi lagu mana, pia nak retah, pia nak jadi lagu mana, kok mana, dengan cara lah kita kata bukan lagu tu. Kita kena gaduh masalah ekonomi, masalah politik, masalah tarbiyah, masalah taklim, cara pengajian, masalah makan ni, masalah minum ni, masalah halal, masalah kita kena depan juga orang Islam kita. Bukan makna kata apabila kita kenal hak agama kita, midah tu we orang kafir belaka. Bukan lagu tu, bukan maksud. Lalu mereka ini ni ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Hak zahir daripada hayat dunia tu ada belaka. Sebab apa matlamat je hidup dunia ni? Ya tak ada akhirat. Wahum, sedangkan mereka itu hak tahu belaka tu, hak kita dah nampak tadi dia maju tu, anil akhirati hum ghafilun. Daripada akhirat hak tepat lagi kekal sungguh, mereka itu ghafil. Sama dengan ayat suratul A'raf. Dengan sebab itulah mereka, ketua-ketua mereka dan orang panggil kata padri-padri mereka yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, soal dia mikir mari dalam akal, dia kata Muhammad ni rasul sungguh ke tak? Sedangkan dia tahu dah. Sebab dalam kitab mereka royak, dalam zat Taurat pun royak, dalam zat Injil pun royak. Nah, dalam Taurat pun royak, dalam Injil pun royak, kitab-kitab yang ada di tangan ahli kitab tu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun.
Mereka kenal Nabi serupa dengan kenal anak. Bahkan kata ulama, mana kenal anak dia, kenal Nabi tu lebih pada kenal anak dia lagi. Sebab apa? Sebab dia tahu satu sifat yang dikhabarkan di dalam kitab mereka. Tahu. Tetapi dengan sebab hasadan bainahum, berdengki, gimari, siapa kata tak boleh nak terima benar-benar. Siapa dia rakyat kata berdengki ni, tak bahaya. Orang Yahudi, Nasara, orang Ahlul Kitab, siapa kata tak boleh nak bawa benar-benar kerana berdengki. Siapa kata sanggup calong duduk dalam seksa akhirat esok. Sebab berdengki. Sebab tu berdengki ni bahaya besar. Bukan halu-halu. Dia akan jadi muskilah pangkat peribadi, pangkat rumah tangga, pangkat kapung, pangkat yang wilayah masyarakat, siapa ke pangkat dunia. Tu berdengki, hasadan bainahum. Berdengki ke mari. Tak ke Qabil dengan Habil jadi bunuh ke mari sebab berdengki ke? Insya-Allah nanti kita tengok hak Nabi sifatkan sifat berdengki tu lagu mana di dalam majlis kita akan kemukakan biiznillah taala. Minal kitabi was sunnah, dan aqwalis sahabah, aqwalit tabi'in, pendapat sahabat tabi'in dan sebagainya. Nanti kita tengok rupa lagu mana. Kita kalau tak sempat situ gak, tak ada situ gak, duduk di atas dunia tak ada arti. Nampak tak tu? Lalu dia kata kita kena buat satu rancangan, kena pergi kecek dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata roh ni gapo hakikat roh? Masalah kata nak tanya. Roh ni roh ni yang penting lah, bukan tak penting. Orang jadi molek tak molek, dia duduk di roh tadi tu. Dia duduk di roh molek tak molek. Roh ada tarbiyah kata ada tarbiyah. Terkadang orang kita kata kecek pekasa tapi hati yang molek sebab roh yang molek. Terkadang kecek lemah. Tapi roh tak molek, dia muamalat tak molek. Dia ada. Masalah ni masalah besar, masalah penting, masalah yang kita sebagai orang, sebagai manusia ni berhajat kepada dia. Tarbiyah ruhi. Lalu mereka tanya Nabi alaihi salatu wassalam, wa yas'alunaka 'anil ruh. Mereka itu tanya daripada ahbar wa ruhban, tanya Nabi alaihi salatu wassalam tentang ruh. Nabi senyap. Nabi apa? Nabi senyap. Lalu Allah Ta'ala itu wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata, "Qul ya Rasulullah," kata olehmu ya Rasulullah, "Ar-ruhu min amri Rabbi." Roh itu daripada urusan Tuhan aku. Mana satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala ista'tharahu Subhanahu wa taala, yang Tuhan itu lindungkan daripada kacamata manusia dan kekuasaan manusia, masalah roh. Mu nak maju sampai bulan, mu nak maju sampai ke langit wahai manusia, tapi masalah roh aku nak sakat. Hak ni urusan aku. Sebab tu manusia nak waruh tak leh. Dia tak leh nak tahu roh lagu mana. Boh mikroskop dah tu suluh tengok. Orang ketika nak mati roh tu lagu mana? Sekadar rupa kata ya tubik tu. Tapi keadaan lagu mana tak leh nak ayat. Satu urusan daripada urusan Allah Subhanahu wa taala. Hak Tuhan ayat tak, aku kuasa di atasmu wahai manusia, aku kuasa di atasmu. Qul ar-ruhu min amri rabbi, qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mung walaupun nak sakit setara mana, hebat setara mana, tahu belaka urusan dunia, tapi mung itu ghafil, lalai daripada hidupan yang kamu nak pergi hidup sungguh. Itulah maksud kata ilmu yang aku bagi kepada wahai manusia, sedikit sahaja. Sedikit sahaja. Wallahu wasi'un alim. Allah Ta'ala ilmu Allah Ta'ala itu bersangat terluas. Seumpama laut. Kita seumpama kalau setara mana sakit pun, sekadar ais titik daripada hujung jarum yang kita celup di dalam laut itu, sekadar tu sahaja. Maka makanan roh ni duduk dana. Ini kita muqaddimah dah tu. Makanan roh tu duduk dana. Makanan roh duduk di wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sama ada Taurat ataupun Zabur ataupun Injil ataupun Al-Quranul Karim, itu adalah makanan roh belaka.
Tetapi semua kitab itu dimansuhkan ahkam dia, hukum hakam dia. Lain daripada bab kisah, lain daripada bab pegangi, kerana mereka hak tu tak masuk dalam bab mansukhah. Mansuh tak masuk. Lalu tu herayak dalam Quran kita kata makan nur roh hak ni duk sini. Mereka itu nak ada roh lagu mana, sebab mereka bekikan kitab mereka, ubahkan kitab mereka sampai ke tak jadi hakikat. Roh hak nak kena tarbiyah tadi jadi hilang, tak ada. Sebab itulah kita kena jaga harmoni kitab kita ni, kebersihan kitab kita ni jadi duduk tetap di atas kebenaran. Tak boleh yanfuna anhu ta'wil jahilin wal mubtilin, hak Nabi sebut tu kena jaga. Tak sewi duduk jadi punah. Sebab apabila punah kita daripada maksud hak asal, nascaya manusia tak akan jadi manusia. Tuhan kata makan roh asli duk sini, duk mana? Duk dalam kitab Al-Quranul Karim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Yalah. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikian itulah kami mengutuskan kepada engkau ya Rasulullah ruham min amrina. Roh makna makanan roh kepada roh daripada urusan kami ya Allah. Daripada ayat yang kita dengar tadi dengan ayat daripada surah Al-Isra, Tuhan kata qulir ruhu min amri rabbi. Di sini Tuhan tafsir kata wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Roh makan roh dia duk di Alkitab, duk di kalamullah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab itulah apabila manusia itu muamalatkan dengan kalam Allah subhanahu wa ta'ala, khasatan at-tadabbur, khususnya itu tadabbur, faham dengan cara halusi, hak tu maksud kata wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi naik iman dia, jadi subuh iman dia. Iman subuh ni mana kata menggerakkan roh yang ada di dalam jiwa manusia, dalam diri manusia tadi itu ke arah makanan dia, ke arah kesihatan dia, ke arah kemajuan dia. Apabila roh itu kena tarbiyah, maka nescaya jadi orang itu sebagai orang. Tu nampak dah tu? Orang sebagai orang, manusia sebagai manusia hakiki, hak sungguh. Tak ada adalah sifat berdeki. Jadi dia boleh kontrol. Coba tu senantiasa ada tapi dia boleh kontrol. Coba senantiasa ada tapi boleh kontrol. Sifat dendam ada, coba tu dalam diri nak manusia tapi boleh kontrol. Dan gapo lagi kita kata? Sebab gapo boleh kontrol? Kerana roh. Roh yang bagus, yang elok tadi itu dia boleh mengkontrolkan.